forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu kata Razi Jidin tidak ada sebarang asas untuk kerajaan menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Akhirnya mari kita dengar respon detail Datuk Kamil. Dia akan letak komen macam biasa. Maka terpekik terlalu pula dah saudara. Ahli parlimen daripada Putrajaya, iaitu Razi Jidin, apabila dia berucap, dia menyentuh tentang kononnya. Mula-mula dia katakan bahawa kerajaan menjual airport kepada BlackRock, dan itu ditegur oleh ahli parlimen daripada DAP. Dia kata bukan, hanyalah sebagai ikuti saham. Akhirnya dia pun setuju. Dia kata sila betulkan balik kenyataan, jangan gunakan parlimen ini untuk melontarkan persoalan yang tak betul. Kemudian dia kata betul lah. Dia kata kalau gitu ya 30% dijual entiti saham airport ni kepada sebuah syarikat luar negara yang kononnya ada kaitan dengan BlackRock. Sesuatu benda yang agak menarik saya dalam perbalan itu, apabila Razi Jidin mengatakan, bila dia kata bagaimana kerajaan boleh memastikan bahawa baki 70% itu tidak akan dijual kepada syarikat luar. Kerana sekarang ni 30% bakal dibeli oleh syarikat luar negara, ikuti saham Malaysia Airport. Tinggal lagi 70% itu milik syarikat-syarikat negara ataupun kerajaan secara GLC. Jadi dia kata bagaimana kerajaan untuk pastikan masa depan, apakah dia akan jual? Saya terfikir, kamu bukan ke ahli parlimen. Bukankah keberadaan kamu di parlimen untuk membuat undang-undang? Kenapa tidak diusulkan? Saya dengan ini selaku ahli parlimen Putrajaya membawa usul agar kerajaan tidak dibenarkan menjual baki saham 70% daripada Malaysia Airport ini kepada mana-mana negara atau mana-mana entiti di luar negara selagi ada bulan dan bintang. Kalau setuju wakil rakyat semua jadi sebagai rang undang-undang, selesai. Apa nak dikecohkan sangat? Saya bila dengar tu, saya terfikir mereka ini sebagai pembuat undang-undang. They are the lawmaker. Begitu juga bila saya dengar persoalan-persoalan yang dibangkitkan, kenapa tidak dijadikan sebagai rang undang-undang? Isu-isu yang besar, macam sebelum pembentangan bajet, bahawa isu tentang kerakyatan. Setuju, maka jadikan sebagai daripada rang undang-undang. Jadi, parlimen itu digunakan untuk memperjuangkan suara rakyat. Saya amat kecewa apabila parlimen digunakan oleh mereka yang tidak faham tugas sebagai ahli parlimen. Tapi bila mereka bertanding, minta daripada rakyat, beri sokongan, berilah sokongan kepada saya akan memperjuangkan rakyat. Perjuangan apa benda? Kalau kamu pun tak tahu diri kamu tu sebagai YB. Sebab itu kamu dibayar gaji begitu besar. Dari kantung rakyat. Daripada poket rakyat. Bukan sikit. Balasan puluhan ribu masuk ke kantong kamu. Duit kerajaan adalah duit rakyat. Tapi kamu sedap dapat bercakap pumpang dekat parlimen. Apa perjuangan rakyat? Macam sekarang ni, katakanlah soal macam tadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dia kata bahawa ini barangan terkawal. Mengikut akta sekian-sekian. Jadi barang-barang tak boleh naik harga. Jadi kalau keadaan begitu, tak perlu nak bercakap bahawa harga barang makanan di negara kita ini mesti berada paras ini. Buatlah cadangan. Parlimen memberi cadangan kepada Kementerian Perdagangan dan hal ehwal barangan dan sebagainya sara hidup ini untuk menguatkuasakan undang-undang harga barang tidak boleh naik. Jadi kalau parlimen bersetuju, semua ahli-ahli parlimen bersetuju, selesai masalah. Tak payah nak terfikir, sekarang ni barang mahal, hidup rakyat tertekan. Saya kata benda dia bercakap ni. Kerana mereka, dia ada lawmaker. Mereka adalah pembuat dasar, mereka adalah pembuat undang-undang. Jadikan usul di parlimen. Harga sekarang ni bila katakan bahawa beras putih tempatan tak ada. Bawa usul. Parlimen yang bersidang pada hari ini membawa usul agar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan
mesti bertanggungjawab memulihkan keadaan dan beras putih tempatan yang pengeluaran sebanyak 70% itu mesti berada di pasaran. Jadikan itu sebagai bahagian daripada rang undang-undang. Terlaksana saya. Tapi kalau tak ada rang undang-undang, kata-kata apa ada masalah. Ini yang masalahnya saya lihat kadang-kadang mereka menjadi ahli parlimen tak tahu peranan mereka. Berbuih kita dah bercakap. Ini bagi saya kadang-kadang saya kesian lah. Kesian apabila rakyat ditipu. Lepas tu saya kata, YB, YB, sedarlah. Anda YB. Kita ni rakyat marahan mengharapkan diri anda. Mengharapkan anda sebagai pejuang rakyat. Dan wujudkan undang-undang. Kalau tak sesuai, pindah lagi. Kalau negara dah tenteram, rakyat dah dapat pendapatan besar. Sebab itu, sepanjang minggu ini, saya rasa minggu depan pun masih lagi perbahasan tentang usul daripada Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri, yang nak membelanja sejumlah 421 bilion ringgit untuk daripada tabung negara untuk kegunaan 1, 2, 3, 4, 5. Itulah undang-undangnya. Jadi, ahli-ahli parlimen kena membahaskan mengikut urutan. Tadi saya melihat apabila perwakilan atau ahli parlimen daripada Borneo, dia Puncak Borneo, saya bersetuju dengan pandangan beliau supaya apa yang kita persetujui di dalam perjanjian MA 1963 itu dilaksanakan. Saya setuju. Sebab itu adalah antara perjanjian yang sedang dilaksanakan oleh Saudara Ibrahim. Cuma bila menyentuh soal kewangan, saya nak belum perjelaskan kenapa selama ini Persekutuan tak dapat menghantar wang begitu banyak kepada Sabah dan Sarawak sebab belanja kos keselamatan yang terpaksa ditanggung oleh federal atau persekutuan itu terlalu tinggi. Contohnya untuk kita kapal terbang nak berlega untuk sebagai surveying, melihat keadaan. Sebab Sabah Sarawak besar. Jadi kos untuk keselamatan terlalu tinggi yang ditanggung oleh persekutuan. Sebab itu tidak dapat dihantar sepenuhnya. Jangan pula mengatakan mesti bayar. Betul boleh bayar, tapi bagaimana dengan kos keselamatan? Itu keadaannya. Dan hari ini alhamdulillah apabila pasukan polis, pasukan keselamatan sudah boleh dipertingkatkan, bolehlah diberi berapa pendapatan sebenar-benarnya yang ada dalam Malaysia Agreement 1963 yang kita tanda tangani pada 9 Julai. Ini perlu saudara kena fahami. Sebab itu ahli parlimen Puncak Borneo bila dia melafazkan tentang tuntutan tersebut, ada yang bagi saya perlu diberi penjelasan. Mungkin mereka tidak faham. Soal kursi parlimen jelas. Sebab bila dia kata bahawa kursi parlimen yang ditinggalkan oleh Singapura selepas Singapura tidak lagi bersama dalam Malaysia, ada lebih kurang 15 kursi itu hendaklah dipulangkan daripada Sabah dan Sarawak. Saya setuju, tak ada masalah. Sepatutnya begitulah. Barulah keadilan dan perjanjian. Dan saya rasa ini akan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan pula bila dah dapat ada banyak kursi itu bergaduh sama sendiri pula. Itu keadaan. Sekali lagi saya nak mengatakan pada ahli parlimen, YB lah. Ingatlah, anda berada di parlimen itu, anda dibayar oleh wang rakyat. Jangan hancurkan hati rakyat. Jangan diperlekehkan harapan rakyat. Itu yang paling penting. Sebab bila musim pilihan raya, anda berjanji dengan rakyat. Jangan anda mungkir janji pada rakyat. Eloklah, saya harapkan minggu depan lah. Hari ini hari terakhir untuk minggu kedua. Minggu depan mulai hari Isnin nanti pasti akan ada perbahasan, persoalan yang dibangkitkan. Saya minta lah supaya ahli parlimen sedar dirilah. Anda dibayar RM400 sehari, saudara. Nelayan untuk dapat RM400 tu kembang kempis kayu sampan di tengah laut, saudara. Okey, saya baca detail lagi. Kata Raditya Deen, tidak ada sebarang asas untuk kerajaan menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Anda nilaikan sendiri betapa gigihnya mereka cuba pertahankan penjualan saham aset strategik negara kita. MHB dibina selama puluhan tahun dengan berbilion wang rakyat. Okeylah tuan, mari kita terus menyapa kerja apa-apa dan dapat MN Ibrahim. Assalamualaikum.